Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan. Selamat datang Kak Suryati. Alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dah masuk live boleh share watch party di Facebook dan kalau nak sebarkan di saluran-saluran lain juga boleh, silakan. Malam ni kita akan bercakap tentang sisi keberanian Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sirah yang menjadi panduan dan juga menjadi kekuatan untuk kita semua. Dan sangat luar biasa kita berada di dalam satu keadaan yang kita perlukan inspirasi daripada keberanian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam mendepani dan mengharungi cabaran-cabaran yang kita sedang hadapi. Okey. Jadi tuan-tuan share watch party ini, ajak kawan-kawan supaya kita dapat sampaikan mesej ini kepada lebih ramai. Alhamdulillah, selamat datang saudara Syahmi. Best topik malam ni, insya-Allah. Moga-moga Allah mudahkan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insya-Allah kita doa kepada Allah Subhanahu taala. Semoga Allah melapangkan dada, memudahkan saya mengucapkan perkataan dan mudahkan kefahaman kita hari ini, insya-Allah. Kenapa pilih tajuk ini ya? Kita berada dalam satu keadaan kita perlukan keberanian sebenarnya sekarang ini. Semakin mendebarkan kita membaca update-update tentang COVID-19 ini dan juga keadaan ekonomi seluruh dunia, khususnya Malaysia, rumah kita. Kita sedang dikuasai oleh rasa takut. So kita nak conquer the fear. Kita nak step on our fear with courage, dengan keberanian. Okay. Jadi hari ini tajuk kita yang keempat daripada buku ini, daripada Muhammad 11 Leadership Qualities ini, adalah courage. Kualiti Nabi yang keempat adalah courage. Kita dah cerita tentang integrity, kita dah cerita tentang competence, dan kita dah cerita tentang vision. Masya Allah, dah hari kelima kuliah kita pada hari ini. Hari yang kelima, berterusan setiap hari. Subhanallah, dengan taufik dan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat teruskan. Moga-moga Allah berikan kekuatan untuk terus. Jadi sahabat-sahabat yang sudah pun tune in ke dalam live di Hijrah Ad ini untuk mendengar kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sirah Nabi kita. Dan hari ini topiknya khusus berkaitan keberanian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lihat dalam sirah Nabi dan kita akan kaitkan dengan suasana dan konteks semasa kita di Malaysia dan juga di seluruh dunia. Yang mana tuan-tuan yang pernah ikuti kuliah ini tahu kita sedaya upaya cuba untuk menjadikan sirah itu hidup dan sirah itu relevan kepada semua orang. Rahmat Nabi ini rahmatan lil alamin, diutuskan kepada semua bangsa, semua kaum, diutuskan kepada bukan hanya manusia tetapi kepada seluruh alam ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, melainkan engkau ini adalah rahmat buat seluruh alam. Jadi tuan-tuan boleh share. Kita akan mulakan bila-bila masa sahaja. Boleh, saya tahu kawan-kawan ni daripada mana. Kita ada beberapa nama yang saya tengok memang kita panggil apa, pendengar setia, yang setiap malam ada dan nampak berikan komen
mengemukakan soalan, dan saya sangat menghargai dan sangat mengalu-alukan soalan-soalan dan kata-kata yang baik dan juga pandangan-pandangan supaya kita dapat berbicara tentang Nabi SAW daripada pelbagai aspek, daripada pelbagai sudut, insya-Allah. Baik tuan-tuan, boleh share lagi watch party siapa yang belum share. Jangan segan-segan, supaya mungkin ada kawan-kawan yang tengah boring-boring, tak tahu nak buat apa kan, tiba-tiba dapat notification ni, dia pun terisi masa dengan mendengar sirah Nabi SAW. Kalau lihat di page Hijraat tu, kalau tekan like sahaja, tak confirm akan dapat notification. Tapi kalau tekan follow, insya-Allah akan dapat notification, push notification setiap kali sesi kita ini live. Kita ada 2 live setiap hari, tengah hari pada jam 12.45 dan pada waktu maghrib 7.45. Semalam kita buat undi nak pilih 6.45 ataupun 7.45. Ramai yang memilih 7.45. Jadi kita teruskan dengan jadual asal 7.45. Jadi mungkin itu lebih selesa dan lebih sesuai dengan jadual masa tuan-tuan, puan-puan, haji, hajah, saudara-saudari yang dirahmati sekalian. Okey. InsyaAllah kita boleh ada yang daripada Kelantan tak boleh keluar, tak boleh tubik, stay home, itu yang terbaik buat masa ini. Ada yang duduk di rumahnya ni, Serkembangan ni, tak boleh nak keluar rumah. Adakah daripada luar negara malam ni? Sebelum ni ada daripada Saudi, ada daripada Australia, ada daripada Indonesia. Adakah sebelum ni? Tak ingat dah. Mana-mana sahaja diaspora orang-orang Melayu yang boleh berbahasa Melayu yang ada di seluruh dunia ni, boleh ajak kawan-kawan, saudara mara, rakan-rakan yang mungkin sedang sambung belajar di luar negara dan sebagainya, ajak masuk untuk kita sama-sama dengar, insya-Allah. Hari ini saya akan gunakan 2 buku sebagai rujukan, dan sebenarnya sirah yang kita akan cerita ni memang saya rujuk daripada Ar-Rahiq Al-Makhtum, dan juga sirah Dr. Ali As-Salabi, dan juga beberapa buku sirah lain yang besar dan terkenal dalam pengajian sirah. Dan kalau kita lihat malam ni, sebenarnya bila saya baca bab berani dalam buku ni, buku Profesor Dr. Hamka ni, Peribadi Hebat ini, bercakap tentang keberanian, saya rasa macam saya nak baca je semua yang Profesor Dr. Hamka tulis tentang keberanian ini. Cukup mendalam, cukup menyentuh perasaan dan memberikan semangat. Jadi saya akan petikkan beberapa quotes daripada Profesor Dr. Hamka malam ni. Tuan-tuan boleh tuliskan di komen nanti quote-quote ini. Mungkin ramai orang yang membaca tu akan jadi lebih semangat dan lebih mendapat inspirasi. Buku ini ditulis pada tahun Profesor Dr. Hamka ni ditulis pada tahun bila ya? Ini cetakan yang baru. Kalau cetakan yang lama ni tahun 1950-an kalau tak silap saya. Di sini tak dituliskan. Saya beli buku ni di Indonesia. Jadi kalau kat Malaysia ni cari mungkin tak jumpa lah. Tapi di Malaysia ni dijual dengan tajuk Peribadi. Buku dia warna hijau. Profesor Dr. Hamka. Selamat datang Ustazah Hawanis. Ustazah Hawanis guna akaun lain malam ni. Okay. Para guru kita semua, insya-Allah. Jadi saya kira insya-Allah kita boleh mulakan kuliah kita pada malam ini. Tuan-tuan boleh teruskan share je sambil-sambil dengar ni. Sambil-sambil kita mengikuti kuliah ni, kita boleh sampaikan kepada rakan-rakan lain. Jadi hari ini kita pilih topik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jadi segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih memberikan kita rahmat, kasih sayangnya, taufik dan hidayahnya dengan kesihatan yang baik, dengan kelapangan waktu, dengan keselamatan dan keamanan kita dapat mengikuti kuliah kita pada malam ini. Jadi kalau kita lihat sebentar tadi pada jam lebih kurang 6.30 begitu, kita melihat kita menonton siaran langsung kenyataan media daripada Dr. Nur Hisham, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, tentang perkembangan COVID-19 di Malaysia. Dan kita lihat angka semakin bertambah. Ada 123 kes yang baru
dan angka kematian juga sudah mencecah 10 orang. Dalam masa yang sama, kalau tuan-tuan ingat semalam, masalah ini boleh jadi lebih besar. Misalnya dengan kegawatan ekonomi, dengan COVID-19, dan kita membayangkan bagaimana kalau dalam keadaan ataupun tsunami. Masya Allah, Masya Allah. Sebentar tadi, lebih kurang 2 jam tadi, dilaporkan di Al Jazeera dan beberapa portal berita antarabangsa, utara Croatia yang baru je keluarkan arahan untuk kuarantin rakyat dia, gempa bumi 5.3 skala Richter, dan itu berlaku di Zagreb, nama tempat dia. Dan kelihatan orang ramai semua keluar daripada bangunan, daripada rumah, dan keadaan agak kucar-kacir. Kalau kita lihat, itu satu ujian yang sangat berat. Kini seolah-olah mereka tidak ada rumah untuk berlindung. Rumah mereka banyak yang rosak dan roboh. Kereta-kereta juga rosak dan roboh, mengalami kerosakan yang teruk. Dan Masya Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala bantu mereka juga dalam keadaan ini. Jadi sangat sukar tuan-tuan kalau kita lihat. Dan pada kuliah Zuhur tadi kita juga cerita, dalam keadaan biasa pun ward-ward yang menjaga orang-orang yang dijangkiti COVID-19 ini kelihatan begitu menggerunkan. Masing-masing duduk dalam tube dengan bantuan pernafasan. Kita ada video daripada Itali, dan kita juga melihat video di Malaysia, doktor-doktor menggunakan plastik untuk melindungi diri mereka. Dan ramai kawan-kawan yang kongsikan di Facebook, di Instagram untuk menonton satu movie ni. Tajuk dia 93 Days, 93 hari, 93 Days. Satu filem yang diadaptasi dari kisah benar yang berlaku di Nigeria apabila wabak Ebola merebak. Dan katanya movie itu membantu kita untuk memahami betapa tertekannya para doktor yang bekerja dan betapa gerunnya suasana tersebut. Dan sebenarnya idea berkenaan keberanian ini saya dapat juga daripada menonton filem tersebut. Dan kita akan lihat hari ini, sebenarnya kita tak perasan tuan-tuan, para doktor, pemandu ambulans, jururawat, pegawai-pegawai perubatan, bahkan polis, askar yang turun untuk mengawal keadaan ini, mereka sebenarnya meletakkan diri mereka, nyawa mereka sebagai taruhan. Ini memerlukan keberanian. Dalam filem 93 Days tu ada satu babak apabila Ebola ni dah mula wabaknya disahkan tersebar, pemandu-pemandu ambulans ni tak nak pergi ambil pesakit sebab takut mereka akan dijangkiti. Dan kita lihat di Malaysia sendiri ada pegawai-pegawai perubatan yang dijangkiti. Jadi kita lihat mereka ini bukan hanya mereka yang takut setiap hari untuk keluar dan pergi buat kerja menyelamatkan mangsa-mangsa ini, tapi keluarga mereka juga takut. Suami, isteri, ada anak-anak. Sebahagian doktor dan nurse kita ini berkhidmat dalam keadaan mereka sedang hamil, sedang mengandung. Mereka tentu ada ketakutan. Pemandu ambulans, Masya Allah. Kita hanya perlu duduk di rumah tuan-tuan. Kita hanya duduk di rumah, barangkali makan sejam sekali. Mungkin ramai yang sempat tengok movie barangkali, baca buku dengan tenang dan selesa. Para doktor, para nurse, para pemandu-pemandu ambulans kita sedang mempamerkan keberanian di tahap yang tertinggi. Sebab tu kita nak lihat dalam buku ini, premis tentang keberanian ini dimulakan dengan menyebut keberanian ini adalah apa yang menyebabkan seseorang itu melakukan perubahan atau bawa change. Sebab ramai orang ada vision, ramai orang ada sifat amanah, ramai orang ada kekuatan qawi, yang kita cerita 3 kekuatan kualiti sebelum ini kan. Al-amin, al-qawi, dan juga vision, orang yang ada strategi dan vision yang jauh. Tapi ini semua tidak akan terlaksana kalau tidak ada keberanian. Keberanian yang membezakan siapa yang berjaya mencapai sesuatu, siapa yang tidak berjaya mencapai sesuatu. Sebab tu kalau kita lihat, bila bercakap tentang keberanian, kita kadang-kadang salah faham. Kita ingat keberanian ni orang yang tidak ada rasa takut. Sebenarnya tidak. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Allah kata dalam Quran, aku akan uji semua kamu ini dengan rasa takut. Kita semua akan rasa takut.
keberanian, courage ini bukan fearless. Dia ada fear, tapi dia overcome fear tu. Dia conquer fear tu. Dia menguasai rasa takut dia dan dia teruskan apa yang dia nak buat, apa yang dia nak capai. Dan kita akan lihat demikian dalam sirah Nabi SAW. Nabi seorang yang sangat berani, tapi banyak babak-babak dalam sirah kita lihat Nabi berdepan dengan suasana yang sebenarnya Nabi dalam keadaan takut. Kan? Nabi dalam sirah kita cerita beberapa hari lepas, Nabi lari daripada Gua Hira selepas menerima wahyu dalam keadaan menggigil ketakutan. Zammiluni, zammiluni, ya Khadijah mali, apa dah jadi pada aku? Nabi dalam keadaan takut. Dan kita akan lihat banyak lagi dalam babak-babak perang Nabi SAW, Nabi berdepan dengan suasana yang menakutkan. Tetapi keberanian itu ialah, kalau kita lihat di sini, the ability to control your fear in dangerous or difficult situation. To control the fear. So para doktor, para nurse, mereka sedang melawan rasa takut mereka setiap hari. Kita ucapkan terima kasih, kita berikan sokongan kepada mereka. Mereka sedang berjuang untuk menyelamatkan negara ni. Kalau mereka berhenti, mereka putus asa, mereka letak jawatan sekarang, mereka balik rumah tak nak buat kerja, keadaan akan jadi lebih sukar. Dan saya juga ingin mendedikasikan terima kasih yang khusus kepada Datuk Dr. Nur Hisham. Setiap kali kita menonton sidang akhbar beliau, kita dapat lihat keletihan pada wajah beliau, keseriusan pada wajah beliau. Dan ini adalah waktu yang beliau sebenarnya, saya yakin beliau rasa takut, tapi beliau mempamerkan keberanian untuk take the job sekarang ini. Kalau beliau tidak berani, kita semua akan rasa lagi takut. Kita sebenarnya bernaung ataupun mengambil semangat keberanian daripada beliau. Jadi kita doakan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan kepada beliau, keberanian kepada beliau, yang mana kita akan belajar dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam hari ini. Demikian juga dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melalui fasa-fasa yang menakutkan, tapi Nabi ada cara bagaimana Nabi teguh. Dan sebenarnya keberanian ini bukan hanya dalam konteks COVID-19. Dalam hidup ni banyak kita ada impian kan tuan-tuan. Kita ada certain strength yang kita rasa aku boleh buat benda ni. Tapi kita tak teruskan. Sebab apa? Tak ada keberanian. Ramai orang yang dia tahu dah kerja yang dia buat sekarang ni dia tak suka. Dia tahu dia boleh buat benda lain yang dia boleh enjoy, dia boleh berkreativiti, dia boleh berkarya, tetapi dia tidak ada keberanian dan dia stuck di situ. Satu ketika dulu saya pernah mendengar Syekh Dr. Walid Bashuni. Dia seorang ulama di Amerika. Dia pernah datang Malaysia dan saya pernah jadi driver dia. Saya sangat suka dengan ceramah dia. Dia pernah sebut waktu dia belajar di Saudi, di Arab Saudi, Syekh dia pernah tanya kepada dia, nak tak aku tunjukkan tempat dream yang paling banyak tetapi tidak dream yang paling banyak. Maksudnya impian-impian besar yang paling banyak. Lalu dibawa Syekh ni ke tanah perkuburan. Dan dia bingung, dia tanya kepada Syekh tu, kenapa kau bawa aku ke sini? Dia kata ramai dari kalangan yang dah dikebumikan ini, mereka ada banyak dream, mereka ada banyak cita-cita besar, tapi mereka tak cukup keberanian, lalu benda-benda tu tidak terlaksana. Dan kita kerugian. Umat ini kerugian disebabkan keberanian ini tidak dimanifestasikan. Sama juga tuan-tuan, orang-orang yang baru masuk Islam. Kita senanglah bertakbir ataupun kita hebahkan orang ni masuk Islam. Alhamdulillah, kita menyambut, kita gembira. Tapi berapa ramai yang sebenarnya pernah menghayati betapa takutnya perasaan mereka waktu memeluk Islam. Saya dulu waktu masters di UKM, kajian saya berkenaan dengan implikasi perundangan akibat pemelukan Islam. Kajian tu ada diterbitkan di UKM. Dan saya interview mu'allaf ini, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara baru kita ini. Mereka melalui satu fasa yang sangat menakutkan dalam hidup. Takut isteri akan terpisah, anak-anak akan terpisah, keluarga akan buang dia akan disisihkan, akan hilang kerja. Subhanallah, kita dapat Islam percuma tuan-tuan. Lahir-lahir kita dah Islam dah. Allah dah berikan kita rezeki yang paling besar. Islam ini, ayah kita dah azankan,
ayah kita dah berikan nama yang Islam pada kita, hidup dalam keluarga Islam. Ramai orang yang nak buat move daripada agama lama apabila mereka dah tahu agama Islam ni agama yang benar dan meyakinkan mereka untuk mengambil that step. Bukan mudah. Mereka melalui fasa yang cukup menakutkan dan mereka mengumpulkan keberanian dan mereka laksanakan. Barulah mereka dapat menjadi Muslim. Bahkan tak perlu kita cerita mualaf. Kadang-kadang sahabat-sahabat kita yang Muslim juga yang mungkin baru berhijrah kan. Sebelum ni mungkin tidak menutup aurat, sekarang nak menutup aurat. Dan kita kena faham betapa beratnya perubahan itu. Kita yang mungkin tuan-tuan, perempuan, saudara-saudari yang daripada kecil sekolah agama, tadika pun tadika agama, keluarga pun keluarga agama, pakai tudung atau tutup aurat ni memang dah macam second nature, dah daripada mudah, dah daripada kecil. Tapi bayangkan satu orang yang keluarganya membesar, tidak ada pendedahan agama. Bila dia dah besar, kawan-kawan dia semua kawan-kawan yang tidak praktis ataupun iltizam pada agama, dia tiba-tiba berubah, dia nak pakai tudung. Itu satu benda yang menakutkan. Dia hilang kawan, orang cakap apa, orang ejek-ejek dia. Bukan benda yang mudah tuan-tuan. Ada orang yang bila berubah, dia terpaksa tinggalkan kerjaya dia keseluruhannya sebab kerjaya itu sumber yang haram. Itu menuntut keberanian. So, bila kita bercakap tentang bab keberanian ini mesejnya, pengajarannya untuk semua. Segenap lapis masyarakat, segenap bangsa, agama, semua orang memerlukan keberanian dalam hidup. Dan dalam buku yang kita sebutkan ini, buku Nabil Al-Azami ini, dia menyebut courage is the ability to act. Keberanian ini adalah kebolehan bertindak dalam keadaan dia ada rasa fear ataupun ragu-ragu. Dia kata, boleh ke ni? Aku nak berhenti kerja ni? Aku boleh survive ke ni? Aku nak masuk Islam ni? Aku boleh bertahan ke jadi Islam ni? Keluarga aku semua akan tinggalkan aku. So, bukan benda yang mudah tuan-tuan. Jadi, kita nak lihat dalam sirah Nabi SAW. Kalau kita lihat dalam sirah Nabi SAW, tentunya macam ni kita sebut sebelum ini, menarik 11 leadership qualities ini, dia bukan hanya berlaku dalam satu-satu fasa tertentu dalam hidup Nabi, tapi dia adalah satu tema yang berlaku sepanjang sirah Nabi SAW. Bila kita sebut Nabi ni amanah, sepanjang hayat Nabi SAW, dia seorang yang amanah. Bila kita sebut Nabi seorang yang ada al-qawi, dia ada kebolehan, kemahiran, kompeten, itu dalam semua genap sirah itu ada kompetensi. Dan bila sebut tentang vision, keseluruhan sirah, dan hari ini kita akan lihat keseluruhan sirah itu ada keberanian Nabi SAW. Kalau kita lihat dalam sirah Nabi SAW, antara bab, kita boleh cerita banyak lah kan, kita sebut kan, tapi kita pilih yang kita boleh relate dengan lebih mudah dalam konteks hari ini. Antara yang paling mencabar adalah bila Allah SWT selepas Nabi mulakan dakwah secara senyap, dakwah secara private, mengajak keluarga terdekat, mengajak kawan-kawan yang terdekat, Nabi mula mendapat arahan untuk wa anzir ashiratakal aqrabin dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214. Allah bagi tahu sekarang arahannya untuk memberikan mesej ini, risalah ini kepada orang ramai. Pada ketika itu tentu Nabi ada rasa takut. Bukan senang. Dan bayangkan surah Asy-Syu'ara ini, sebelum Allah bagi arahan kepada Nabi untuk dakwah secara terbuka, Allah bawakan kisah Nabi Musa AS. Nabi Musa AS yang mana dia lari. Kan kita cerita pada kelas hari yang ketiga, kita cerita Nabi Musa lari setelah tertumbuk seorang daripada Bani Israel, mati daripada kalangan orang yang mengikut Fir'aun. Dia mati, dia lari ke Madian. Dia tinggal 10 tahun di Madian, kemudian dilantik menjadi Rasul. Arahan pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada Musa AS ialah pergi kepada Fir'aun dan ajak dia kepada Islam. Satu negara yang memburu dia, sekarang dia kena masuk dalam negara yang memburu dia tu. Bukan masuk negara tu, dia kena masuk dalam istana, jumpa dengan Fir'aun tu. Tentu yang menakutkan. Sebab tu Nabi Musa berdoa. Nabi Musa tidak jadi, Nabi Musa ada takut, tapi Nabi Musa conquer ketakutan dia, kuasai ketakutan dia dengan keberanian. Bila mana dia menyebut Rabbi syrah li sadri, lapangkan dadaku ya Allah. Bagi dia rasa ease, bagi dia rasa tenang sikit, dia ada rasa gemuruh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, mudahkan urusan ini sebab urusan ini sukar.
wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rungkaikan simpulan pada perkataan ataupun ucapan aku dan mudahkan kefahaman orang untuk memahami ucapan aku. Bahkan tak cukup dengan tu, Nabi Musa minta assistant. Satu-satunya Nabi yang doa minta saudara dia menjadi Nabi dan dilantik menjadi Nabi. Nabi Harun AS. Huwa afsahu minni. Nabi Musa sebut dia lebih fasih daripada aku. Aku perlukan assistant. Sebab berdepan dengan Fir'aun ini bukan benda kecil. So sebelum Allah bagi arahan ini kepada Nabi SAW, Allah bagi konteks sirah ataupun kisah Nabi Musa AS. So Nabi ada preparation, Nabi ada bayangan. Inilah impact dia bila Nabi mulakan benda ni. Saya membayangkan bila Nabi pertama kali nak pergi ke Jabal bukit tu, Bukit Safa. Nabi naik ke Bukit Safa, Nabi nak buat pengumuman yang pertama kalinya secara public. Tentu malam tu Nabi gemuruh, Nabi rasa takut, Nabi berfikir apa akan jadi esok hari. Nabi berbincang dengan Khadijah, Nabi bercakap dengan kawan-kawan bagaimana ucapan ini, apa agaknya akan berlaku selepas itu. So a lot of fear. Nabi conquer rasa takut itu. Kemudian keesokan harinya, menjadi adat orang Arab di Mekah pada ketika itu, apabila mereka ada pengumuman penting, mereka akan panjat ke bukit ini, Bukit Safa ini, dan ikut adat orang Arab, mereka akan koyakkan baju sampai sebahagiannya telanjang bulat. Kenapa mereka buat macam tu? Itu untuk tarik perhatian orang ramai untuk dengar apa yang dia nak cakap. Dia macam alarm lah, dia macam bell. Untuk semua orang bagi attention. So semua orang akan pandang. So Nabi naik ke Bukit Safa. Nabi berdiri di atas tu. Subhanallah. Saya membayangkan mungkin macam kita kan, bila dijemput bagi talk di hadapan orang ramai. Yang dijemput ni semua orang bukan nak lawan kita pun, orang nak dengar kuliah kadang-kadang kan. 1,000 orang. Itu pun gemuruhnya lain macam. Tangan berpeluh, basah, kaki lutut menggigil, perut rasa macam memulas. So Nabi berdiri di atas tu. Nabi memulakan ucapan. Nabi memanggil, wahai orang-orang Quraisy, wahai Mekah, wa suhbah, Nabi kata. Nabi panggil, buat announcement. Kemudian bila semua orang berkumpul, Nabi bertanya satu soalan. Nabi nak letakkan dulu credibility dia di hadapan orang-orang Quraisy yang berhimpun. Dia kata apa? Sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, bagaimana jika aku katakan di belakang lembah ini ada tentera berkuda yang ingin menyerang kota Mekah? Adakah kalian akan percaya? Kan kita sebut Nabi ni Al-Amin, jujur, yang benar. Orang semua di Mekah tahu Nabi ini jujur dan benar. So apa orang-orang Mekah kata? Orang Mekah kata, of course kami akan percaya. Kami tak pernah mendapati engkau menipu. Kami tak pernah mendapati engkau bercakap melainkan benar. Dan setelah Nabi dapat credibility itu, Nabi buat pengumuman yang seterusnya. Dalam buku sirah panjang tuan-tuan pengumuman tu. Nabi kata, ya Bani Fihr, ya Bani Adi, ya Bani Fulan, ya Bani Fulan, ya Bani Abdul Manaf, ya Bani Abdul Muttalib. Nabi panggil setiap kabilah ni. Nabi panggil dan Nabi kata, aku di sini berdiri memberikan kamu amaran tentang azab yang dahsyat kalau kamu tak ikut apa yang aku nak sebutkan. Dan Nabi mengajak mereka kepada Islam dan mengajak mereka kepada Tauhid dan meninggalkan sembahan berhala. Dan apabila mereka mendengar hal tersebut, mereka tak percaya. Sedangkan tadi mereka kata, kalau Nabi kata ada tentera di belakang pun mereka akan percaya. Tiba-tiba bila sebut hal ni, mereka tak percaya. Dan pada ketika itu, Abu Lahab, pakcik Nabi sendiri, datang dan menghina dan melaknat Nabi di hadapan itu. Dia kata apa? Tabban laka sa'iral yaum. Alihadha jama'tana. Bayangkan semua orang tinggalkan kerja, kedai, berniaga, datang berkumpul. Untuk ini engkau panggil kami? Celakalah engkau. Dia kata, tabban laka sa'iral yaum. Celakalah engkau seluruh hari ini. Dan bila Nabi dihina demikian, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah Al-Masad kan? Surah apa? Al-Masad. Allah Subhanahu Wa Taala kata, tabbat yada abi lahabi wa tab. Allah melaknat Abu Lahab. Yang mana kalau ikut kan, kalau Abu Lahab masuk Islam, ayat ni dah tak relevan dah. Tapi bila Allah dah laknat dia, maksudnya dan dia takkan masuk Islam. Dia takkan masuk Islam. So Allah juga marah pada dia dan Allah laknat dia sampai hari kiamat.
tuan-tuan, kita akan baca laknatlah tangan Abu Lahab. Sebab dari riwayat yang sebut dibaling pasir dan tabban laka sa'irul yawm alihadza jama'tana, disebut demikian. Dan bayangkan hari ini di semua tadika-tadika, di sekolah-sekolah rendah, mahat-mahat tahfiz, semua orang menyebut tabbat yada abi lahabi wa tab, orang semua baca dan melaknat dan menghina dia. Itu satu kisah bagaimana Nabi SAW mengumpulkan. Dan menarik apa yang Profesor Dr. Hamka sebut ni berkaitan dengan menyatakan pendirian, menyatakan kebenaran di hadapan orang. Dan bayangkan, ini situasi yang bila Nabi buat pengumuman ini, Nabi sudah lagi tidak popular. Sebelum ni Nabi popular kan? Kita cerita Nabi orang yang disayangi semua orang. Kadang-kadang kita diuji macam tu. Ada situasi kita nak kena suarakan pandangan yang tidak popular. Yang mana kalau kita sebut, mungkin kita tidak akan dijemput lagi untuk kuliah. Yang mana kalau kita sebut, ramai orang akan troll kita, buat meme, hina, ejek kita. Tapi kita yakin itu kebenaran, dan kita terpaksa menyebut. Itu memerlukan keberanian. Profesor Dr. Hamka kata, tanda berani. Saya baca quote direct daripada buku Peribadi Hebat ni. Profesor Dr. Hamka sebut, tanda berani adalah sikap tenang dan tidak gugup sehebat apapun pihak yang dihadapi. Kesedaran kita atas harga dirilah yang menyebabkan kita berani. Soal harga diri. Kita berdiri di atas kebenaran. Sebagai contoh, kita bertemu dengan seseorang yang berpangkat tinggi. Sebagai bangsa yang merdeka, kita akan bersikap hormat kepadanya seperti hormat kepada orang yang tidak berpangkat. Kita tidak akan menjilat-jilat dan tidak pula menyombong, sebab erti pangkatnya adalah kewajipan yang dibebankan rakyat kepadanya. Jika dia salah, dia akan dihukum. Jika dia curang, akan dituntut. Hukuman yang paling berat adalah kebencian hati orang banyak. Dia kata maksudnya, walaupun berdepan dengan pemerintah yang berpangkat tinggi, yang berkuasa, kita kena berani menyatakan kebenaran. Dan itu salah satu jihad yang besar. Dan kita lihat, bila menyatakan tentang pendirian ini, Profesor Dr. Hamka tanya, beranikah engkau mengorbankan kepopularan untuk mengabdi kepada kebenaran? Profesor Hamka tulis dalam buku ni, muka surat ke-31, ditanya, berani tak engkau mengorbankan fame, popularity untuk mempertahankan kebenaran? Dan disebut juga di sini, dalam memilih satu pendirian, kita tidak perlu takut akan dibenci oleh orang lain. Sebab hal itu adalah berdasarkan pandangan dan pembelajaran kita. Kita pun sedia mengubahnya kalau ada alasan yang kuat. Jadi, jika telah berani menentukan pendirian, mengapa kita tidak berani mengubah pendirian kalau ada orang betulkan, kan? Orang yang merdeka tidak takut terhadap kemerdekaan orang lain. Dia tidak takut. Dia kata kalau kita ni nak ikut the flow je, nak ikut semua orang, kita ikut mana yang popular, kan? Ada sebahagian pendakwa, ada sebahagian politician, ada sebahagian orang-orang awam pun, yang mana dia jadi si pengekor orang banyak. Maksudnya dia follow je the flow. Dia tengok mana ramai yang sokong, dia pun sokong lah benda tu, supaya dia tidak hilang kepopularan dia. Populariti dia tidak terjejas. Dan Profesor Hamka sebut di sini, si pengekor orang banyak tidak akan menjadi orang besar. Dia tidak ada sifat keberanian. Jadi kisah yang kedua daripada sirah Nabi SAW. Tadi kisah apa? Nabi naik ke Bukit Safa dan Nabi mulakan dakwah terbuka buat pertama kali. Dan sebenarnya dalam sirah kita boleh lihat ada banyak insiden yang boleh kita petik tentang keberanian Nabi. Bahkan 13 tahun di Mekah itu, Nabi mempamerkan keberanian apabila setiap hari ditekan, dihina, diejek. Orang buat kempen, tuan-tuan, di Mekah pada ketika itu. Nabi pergi jumpa kabilah-kabilah lain waktu musim haji. Orang-orang Quraisy ikut belakang dia, bagi tahu dia ni kazab, dia ni penipu, dia ni tukang syair, jangan percaya cakap dia, dia gila. Orang buat kempen. Orang ancam dia, orang ugut dia. Ini semua benda yang mendatangkan ketakutan. Tapi Nabi teruskan juga. Dan Nabi hadapi semua ini sebagai front line. Front line yang betul-betul. Kan ada orang yang dakwa diri dia front line hari ni, tapi duduk rumah ya. Okay? Front line dalam konteks kita di Malaysia ni juga adalah sahabat-sahabat doktor-doktor, para nurse, ambulance driver,
semua orang-orang yang polis, askar yang diturunkan mulai hari ini, mereka inilah sebenarnya front line. Yang mana saya sebut tadi, ada rasa takut akan dijangkiti, akan terkena juga wabak. Bagaimana keluarga yang ditinggalkan di rumah, bagaimana suami dan isteri yang tinggal di rumah. Ini semua ketakutan yang mereka conquer, dan kita kena tabik hormat kepada mereka ini semua. Jadi satu yang terakhir, insya-Allah, kisah sebelum kita berhenti solat Isyak adalah kisah di perang Badar. Okey, kisah di mana? Di perang Badar. Perang Badar ni sebenarnya tidak dirancang untuk jadi perang. Pada ketika ini kita duduk di Madinah pada ketika ini, mereka baru lepas hijrah. Harta benda orang-orang Mekah pada ketika itu telah dirampas oleh Quraisy. So mereka ambil harta. Dulu mereka tak ada bank, tak boleh transfer duit pergi ke bank of Madinah ke, bawa cek ke, tak ada. Jadi harta yang mereka tinggalkan, yang boleh mereka bawa ke Madinah sangat sedikit. So Nabi mula plan untuk sekat laluan dagang Quraisy ini untuk rampas harta yang mana harta tu milik mereka. So Nabi hantar dua orang sahabat namanya Talhah ibn Ubaidillah dan Sa'id ibn Zaid pergi ke kawasan utara di Madinah tu untuk intake di manakah caravan ataupun kafilah dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan sedang lalu. Sebab waktu tu Abu Sufyan tengah bawa 1000 ekor unta dengan nilaian 50,000 dinar emas. Sangat banyak harta tu. Dan hanya di-escort oleh 40 orang lelaki. Maksudnya peluang yang cerah, kalau orang Islam pergi tahan, dia boleh dapatkan harta tu. Tapi Abu Sufyan ini juga smart orangnya. Kita sebutkan dia memang smart. Nanti di hujung nanti dia akan masuk Islam selepas Fathul Mekah. Abu Sufyan dan Nabi hantar dua orang intip ini. Abu Sufyan pula lepas dia dapat kesan ada orang mengintip dia dan orang itu daripada Madinah, dia terus hantar SOS message ke Mekah. Dia bagi tahu ada emergency, aku tengah bawa kamu punya barang-barang dagang ini. Kalau orang Islam berjaya serang dan rampas, ini akan menjejaskan ekonomi dan bisnes ramai businessman di Mekah. So apa berlaku? Mesej tu sampai di Mekah, terus viral, dan semua orang keluar di bawah kepimpinan Abu Jahal. Mereka kumpulkan 1,300 orang untuk pergi mempertahankan kafilah dagang mereka dan berdepan dengan orang Islam. Nabi SAW pula pada ketika itu bila dapat berita caravan sedang on the way akan lalu di Badar, Nabi kumpul sahabat-sahabat mana yang ada je pada ketika itu untuk terus keluar dengan senjata yang sebenarnya terhad. So ada ramai sahabat yang kata, sempat tak kami nak balik sekejap ambil pedang, ambil ni? Nabi kata tak sempat dah. Siapa yang nak balik dulu apa semua tak dapat ikut. Siapa yang boleh pergi sekarang, ikut terus keluar sekarang. So Nabi keluar terus sekarang, dalam dia kurang 300 orang, 313 orang sahaja yang pergi. Sebab tu perang Badar ini ramai sahabat yang tak dapat join. Mereka tak sempat nak catch up sebab dia ad hoc. Dia adalah peperangan yang berlaku secara ad hoc. So bila sampai, tuan-tuan, kita kena hayati betapa smartnya orang Arab ini dalam taktik perang, dalam ilmu-ilmu pengintipan, risikan kan. Kita suka tengok movie CIA lah, macam mana mereka kesan agent tu, agent ni kan. So Abu Sufyan juga dia ada kemahiran dan keupayaan untuk detect di mana Nabi sedang menghantar agent-agentnya. So waktu dia dah sampai dekat dengan Badar, dia jumpa dengan satu orang. Dia tanya, ada tak kau nampak siapa-siapa yang kau tak kenal? Dia kata, aku ada nampak dua orang yang aku tak kenal. Dia orang baru je berhenti dekat busut tu, bagi unta mereka minum, dan mereka dah pergi. So bayangkan, Abu Sufyan pergi ke tempat unta minum tu. Dia tengok ada tai unta. Dia ambil tai unta tu, dia check, dia dah tahu dah, ini unta daripada Madinah. Sebagai ulama kata, dia tahu tu daripada biji kurma. Makanan yang diberikan di Madinah ni ada biji kurma Madinah. So dia check tu, dia dah tahu ini ada orang nak buat serangan hendak. Dia dah detect dah. Dia buat apa? Dia terus reroute dia punya caravan tu ikut jalan pantai.
Seolah-olah dia dah berjaya selamatkan caravan tu. So dihantar satu lagi mesej ke Mekah, bagi tahu kepada Abu Jahal, tak payah hantar tentera dah. Keadaan dah terkawal, aku dah berjaya kesan keberadaan tentera Nabi SAW dan aku dah reroute ikut jalan pantai. So takkan terkena dengan serangan ini. Tapi bila Abu Jahal dengar macam ni, dia tak syok lah, dia dah semangat dah. Dia nak pergi perang. So dia nak teruskan juga. Tapi ada, tadi saya sebut apa? 1,300 orang dah siap sedia kan. Ada seorang pemimpin Banu Zuhrah ni, nama dia Akhnas ibn Shuraiq. Dia bila dengar Abu Jahal nak teruskan walaupun tak ada keperluan untuk berperang, dia panggil kaum dia dan dia balik. 300 orang balik. So Abu Jahal degil nak teruskan juga. 1,000 orang gerak pergi ke Badar. Dan dia buat apa? Dibawa perempuan-perempuan menari, pemuzik-pemuzik, dibawa arak-arak, minuman-minuman keras, sebab dia nak tunjuk kepada seluruh Arab betapa kuatnya mereka sehingga boleh menggerunkan tentera di bawah kepimpinan Nabi Muhammad SAW. Mereka nak tunjukkan kekuatan mereka. So mereka pergi. Nabi SAW pula tidak bersedia berdepan dengan 1,000 orang tentera. Ada 313 orang sahaja dengan kuda yang hanya beberapa ekor, dengan senjata yang tak cukup nak berperang sebenarnya. Tetapi bila keadaan memaksa, takut tak mereka? Takut. Mereka buat perbincangan. Nabi test sahabat-sahabat ni, apa pandangan mereka kalau kita perang sekarang ni? Abu Bakar bangun bagi ucapan, Omar bangun bagi ucapan. Dan sirah, dalam bab sirah ni, perang Badar ni kena ada 3-4 jam tuan-tuan nak cerita. Jadi tak sempat saya nak cerita semua details. Tapi ada satu ucapan yang Sa'ad ibn Mu'adh berikan. Kan hari ni kita ada ucapan-ucapan yang kita angkat sebagai ucapan yang legend. Contohnya apa yang Martin Luther King ucapkan, I have a dream, kan. Ucapan-ucapan seperti itu dalam sirah, salah satunya adalah ucapan yang dilakukan oleh Sa'ad ibn Mu'adh, yang menunjukkan komitmen walau apa pun jadi. Walaupun kita nampak lemah dan kurang, kami akan bersama dengan kau, wahai Rasulullah. Nanti lain kali kita cerita Badar dengan detail, kita akan ceritalah dialog tu dengan lebih terperinci. So bila gerak, Nabi siapkan tentera. Abu Sufyan balik ke Mekah bawa ikut laluan lain. Abu Jahal datang dengan 1,000 orang dan mereka bertemu di pada hari tersebut. Ni sekali lagi kita tengok pula Nabi punya genius. Tadi kita tengok Abu Sufyan hanya dengan tengok tai unta, dia tahu dah unta ni daripada Madinah, so dia dah detect ada danger. Nabi pula, dia nak tahu berapa jumlah tentera ni. Dulu mereka tak ada updates, nak tahu, macam nak tahu berapa jumlah tentera Abu Jahal ni. So diorang tahan, ada 2 orang hamba yang datang ambil air bagi pihak Quraisy. Mereka tahan dan sahabat-sahabat ni pukul, tanya, bagi tahu mana Abu Sufyan. Mereka duk target Abu Sufyan. Abu Sufyan dah reroute dah, mereka tak tahu. Dan mereka tak dengan tentera yang besar. So Nabi tengah solat waktu tu. So Nabi habis solat, Nabi kata, kamu ni pukul dia waktu dia cakap benar. Bila dia tipu, kamu biarkan dia. Nabi kata, dia orang ni bercakap benar. Yang mana mereka ni daripada tentera, mereka ni adalah upahan ambil air daripada. Nabi nak tanya, berapa ramai tentera Quraisy? So Nabi tahu, Nabi kalau tanya, dia orang ni pun susah lah nak bagi figure, nak kira. So Nabi tanya simple je soalan dia. Genius Nabi SAW. Dengan soalan mudah, Nabi boleh tahu dah berapa numbers. Nabi tanya, berapa ekor unta Quraisy sembelih sehari? Dan mereka bagi tahu 9-10 ekor unta. So bila mereka bagi jawapan tu, Nabi kata, okey, mereka adalah between 900 dan 1,000 orang. Nabi dah tahu dah jumlah kekuatan tentera Quraisy pada ketika itu. So beberapa hari, beberapa ketika sebelum saya pendekkan cerita, perang Badar ni panjang, sebenarnya ada rasa takut. Salah satunya kita lihat kisah Sawad ibn Ghaziyah. Sawad ibn Ghaziyah ni seorang sahabat yang mana Nabi dah buat last prep. Nabi tengah betulkan barisan, kita nak mulakan perang dah, musuh dah nampak dah kat depan ni. Sawad kata, kemudian tiba-tiba Sawad kata, wahai Rasulullah, engkau dah menyakiti aku nak balas. Bayangkan tuan-tuan, komander perang tengah siapkan tentera, orang tengah tension, tengah gerun nak berdepan dengan musuh yang besar 3 kali ganda lebih besar, dengan equipment jauh lebih besar.
Tiba-tiba kawan ni duk kata Nabi sakiti dia, dia nak balas. Tapi Nabi SAW dalam keadaan takut ini pun kita lihat ketenangan Nabi SAW. Nabi kata, okey, kalau macam tu, Nabi angkat baju Nabi SAW, bagi tahu dekat sawat, balas. Kalau tentera hari ni, general tengah buat, komander tengah betulkan barisan, perabot ni buat macam ni, saya rasa terus kena bunuh kan. Kalau baik pun mungkin kena pumping 100 lah. Saya rasa terus kena bunuh. Ini treason dalam waktu genting. So Nabi angkat baju, Sawat radhiyallahu an melutut dan peluk perut Nabi SAW dan cium perut Nabi SAW. Dan semua orang terkejut. Dan Nabi tanya, apa yang membuatkan kau buat macam ni wahai Sawat? Dan Sawat Ibn Ghaziyah sebut, wahai Rasulullah, kau tengok kat depan tu, tentera yang besar yang menakutkan. Aku tak tahu apa akan berlaku lepas ni. Dan aku nak orang yang terakhir yang aku sentuh dan kucup dan cium adalah jasadmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan nyawa mereka berada di hujung tanduk pun, yang mereka besarkan, yang mereka fikirkan adalah kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perang mula meletus. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan berdoa sangat lama, tuan-tuan. Nabi sangat takut kalau tentera ini kalah, tidak ada lagi orang yang akan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi angkat tangan, hadis tu sebut, Nabi angkat sangat tinggi sampai selendang Nabi jatuh dan nampak putihnya ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abu Bakar datang bagi tahu, cukup ya Rasulullah, cukup. Allah mesti akan bantu kau. Maksudnya apa? Nabi sebenarnya berada dalam keadaan yang genting. Nabi takut, Nabi minta Allah Subhanahu Wa Taala bantu pada ketika ini. Dan Nabi meminta dengan bersungguh-sungguh. So kita semua, tuan-tuan, di rumah, di hospital, di mana saja kita melalui ketakutan-ketakutan ini. Tapi keberanian ini adalah untuk conquer, untuk menguasai ketakutan itu, kecilkan ketakutan itu dan bertindak dengan keberanian. So itu kalau kita lihat, ada satu lagi movie kan, dalam buku ni dia sebut, dia petik ucapan Winston Churchill. Dulu dia Prime Minister di UK pada zaman Perang Dunia Kedua. Pada ketika itu mereka sedang diserang oleh Jerman. Dan ada satu ucapan yang di-quote. Tuan-tuan kalau tengok movie The Darkest Hour. The Darkest Hour. Dia adalah kisah benar ini difilmkan. Ada ucapan yang Winston Churchill bagi. Dia sebut apa? Success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. Dia kata kemenangan bukan pengakhiran, kegagalan bukanlah segala-galanya, tetapi keberanian untuk terus adalah apa yang dikira. Maksudnya keberanian itulah yang make sure kita terus berdepan dengan kesusahan demi kesusahan. Dan saya nak tutup kuliah kita pada malam ini dengan quotes daripada buku Profesor Dr. Hamka yang berkaitan dengan keberanian tadi. Saya bacakan untuk tuan-tuan supaya kita dapat ambil manfaat daripada Profesor Dr. Hamka. Satu apa? Di mana tadi ya? Dia kata mencari kemenangan bukanlah perkara mudah. Kejayaan bukanlah perkara kecil. Sebab itu belajarlah dan beranikanlah diri tertawa pada waktu kematian angin seperti tertawa pada waktu dihembus angin. Maksudnya you console yourself. Chin up kan. Kemudian beranilah dan kumpullah kekuatan ketika gagal untuk tegak dan melompat sekali lagi dengan lompatan yang lebih keras, sehingga orang yang awalnya tertawa melihat kita jatuh berubah menjadi takjub. Biar orang yang mempersendakan kita sebagai pengecut, orang yang tengok kita jatuh dalam bisnes, orang yang tengok kita jatuh dalam kerjaya, orang yang tengok kita jatuh dalam kekeluargaan, tertawa. Tapi keberanian kita menyebabkan kita lompat lebih jauh, lebih tinggi dan menyebabkan orang yang tadi itu tertawa menjadi takjub. Dia ada satu lagi quotes yang saya tengah cari. Okey, ini yang terakhir. Okey.
Okey, insya-Allah lepas ni kita akan tutup kuliah ni sebab azan pun sudah berkumandang. Okey, Profesor Dr. Hamka sebut sudah nyata bahawa hidup hanya semata-mata rantai kesulitan yang sambung menyambung. Okey, hidup ni semata-mata rantai kesulitan yang sambung menyambung. Kesusahan tidak dapat dielakkan dan hanya dapat ditempuh dengan hati yang tabah. Keberanian adalah menunjukkan kesanggupan manusia menempuh hidup, mudah ataupun sukar. Pada waktu bertemu dengan kesulitan, dapat dilihat mana yang pemberani dan mana yang penakut, mana yang yakin dan mana yang ragu-ragu, mana yang besar dan mana yang kecil jiwanya. Jadi, saya rasa kita dapat ambil manfaat daripada ucapan ataupun tulisan para ulama seperti Profesor Dr. Hamka dan juga sirah Nabi SAW. Tentunya daripada kisah Nabi, tuan-tuan boleh baca kisah Perang Badar ini dengan lebih detail. Sangat kalau kita buat movie Perang Badar ni memang thrill lah, memang thrill. Luar biasa, satu kumpulan yang kecil berjaya mengalahkan kumpulan yang besar walaupun mereka takut, tapi mereka ada back dengan keyakinan mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu menyebabkan mereka berjaya. So kita doakan negara kita yang diambang rasa takut dan cemas dan panik, para doktor, para pasukan perubatan, keselamatan, aktivis-aktivis masyarakat juga berani, tuan-tuan, mereka keluar pada ketika ini menghantar bantuan makanan, bantuan pengasuh kepada anak-anak, doktor dan sebagainya dalam keadaan kritikal seperti ini. Mereka merisikokan diri mereka demi satu impian yang sama, iaitu menyelamatkan Malaysia. Hari ini Malaysia perlukan apa? Malaysia perlukan keberanian kita semua. COVID-19 datang, kita tidak akan mengalah. Kita akan beritahu kepada COVID-19, kami akan menang. Kami akan menang dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita doakan, selitkan doa-doa khusus untuk semua yang kita sebutkan tadi. Semoga Allah SWT bantu kita dan kita sambung kuliah kita ini pada hari-hari yang mendatang, esok insya-Allah. Jadi terima kasih banyak. Mungkin ada soalan ke tuan-tuan? Ada soalan ke? Ada azan, ada dengar azan ya. Live ni pun dengar azan ya, masya-Allah. Berapa ekor unta Quraisy sembelih itu menjadi point ya, betul. Nanti buat khusus sesi untuk perang Badar, insya-Allah, insya-Allah. Alhamdulillah. Okey. Jadi terima kasih banyak, insya-Allah. Terus bakar sifat keberanian, conquer your fear, and we will win this battle. We will fight hard, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.